Orang nampak macam mana? Okey. Dah Start lah ni. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Cik Luqman. Okey, hari ni saya tunggu dululah beberapa orang masuk. Tapi tunggu pun orang tak masuk pun kan tak apa, kita start dulu. Okey, kita hari ni kita nak sharekan berkenaan wakaf dan sedekah di Mekah dan Madinah umrah. Okey. Ini untuk kalau macam dari segi kita nak wakaf jemaah-jemaah daripada sini ataupun jemaah-jemaah yang pergi umrah yang nak buat sedekah amal jariah dekat Mekah dan Madinah, boleh buat atau sedekah yang sentiasa berpanjangan. Seperti mana kita tahu sedekah, kalau kita sedekah Al-Quran ke dekat ataupun sedekah apa-apa jenis benda dekat Mekah Madinah, pahala dia lebih besar. Sebab kita ada hadis, saya tak ingat hadis tu macam mana, tapi dia sebut 3 tempat yang pahala dia besar, iaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Okey, tak apa, kita teruskan dengan slide seterusnya. Tips ni panduan buat jemaah umrah dan haji. Ini hanya sekadar tips. Kalau jemaah rasa berguna boleh ikut, kalau rasa tak berguna boleh buat sebagai sekadar tontonan sajalah. Okey. Ini saya bacakan satu keratan daripada surah Al-Baqarah. Maksud dia, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 10 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Okey, ini hadis yang merujukkan kepada kalau kita bersedekah apa semua tu lah. Dalam hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda. Boleh baca matan itu, tapi saya baca maksud dia, apabila mati seseorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan mendoakan baginya. Okey, seperti mana kita tengok dalam hadis ni pun dah disebut amalan apabila kita mati, antara 3 amalan ni lah yang tak akan terputus. So dia akan sentiasa berpanjangan. Salah satu dia adalah amal sedekah yang kita nak tekankan dalam kita punya slide show hari ni ataupun kita punya live hari ni. Kita nak terangkan berkenaan sedekah. Saya bukan ustaz nak cerita-cerita ni, saya ceritakan apa berdasarkan pengalaman saya pergi umrah dan apa itu kita selitkan sedikit hadis-hadis yang kita dapat daripada hadis. Kita selitkan hadis dan ayat-ayat keratan Al-Quran. Okey, ini kita dapat daripada riwayat Muslim 1631 dan surah An-Nisa 3651, At-Tirmizi 13576 dan surah Ad-Daud 2880. Okey, wakaf Al-Quran. Okey, ini antara salah satu macam ni benda yang kita boleh wakaf dekat Mekah dan Madinah. Antara dia, kita seperti mana kita tahu, macam-macam lagi sebenarnya kita boleh wakaf. Contoh dia sebagai wakaf, kita wakaf kursi roda, tongkat, itu salah satu benda material yang lain lah. Yang ni adalah satu naskah Al-Quran. Kita boleh juga wakaf dekat Mekah dan Madinah. Okey, Al-Quran. Yang kedua, ini saya cakap tadi lah, kursi roda, antara material yang lain kita boleh wakaf dekat Mekah dan Madinah. Dan kursi lipat dan sejadah. Okey, benda-benda ni semua antara benda yang kita sentiasa guna dekat sana. Sebagai contoh, kalau kita tahu kita sebagai rakyat Malaysia sendiri pun majoriti kalau yang pergi umrah kadang-kadang ada yang warga emas, ada yang orang yang kurang kemampuan, ada ataupun orang yang kurang sifat. Okey, kalau yang macam golongan seperti itu, kadang-kadang mereka perlukan kursi roda, tongkat, benda something yang untuk membantu jemaah-jemaah untuk buat ibadah. Sebagai contoh, kalau nak tawaf tu kan kita kena tawaf 7 pusingan sekali kita berumrah. 7 pusingan tu bagi orang yang agak berumur, orang yang sakit kaki mungkin agak macam kata agak susah lah kan. So kita ada kursi roda yang untuk meringankan beban jemaah macam orang yang agak berumur. Kalau macam jemaah tu umur 90 tahun ke 70 tahun ke atas kan, yang dah tak larat berjalan kan, tapi ada je setengah yang larat berjalan. Tapi bagi yang setengah yang tak larat berjalan, kita boleh guna kursi roda. Kita boleh wakafkan kursi roda tu dekat Mekah dan Madinah. Bila kita wakaf dekat sana, kita boleh jemaah-jemaah jadi ada boleh guna kursi roda tu. So pahala kita sentiasa berterusan dan berpanjangan. Okey. Kalau macam sejadah ni pun kita boleh beli, kita letak dekat masjid-masjid. Kadang-kadang ada juga orang yang sembahyang dekat kawasan dataran, dia pun boleh ambil, dia pun boleh guna sejadah ni untuk lapik. Apa lagi kita kata, okey, kursi lipat ni pun salah satu
benda yang kita sangat penting dekat sana. Sebagai contoh macam orang yang tak boleh duduk, orang yang sakit kaki, yang tak boleh duduk lah especially. So dia boleh guna kursi ni sebagai untuk dia melakukan seteruskan punya ibadah. Okey, seterusnya saya nak masukkan kepada sedekah. Sedekah ni macam-macam jenis pun boleh. Antara dia sedekah yang kita tengok kat sana, kita nak sedekah makan, minum, ataupun kita boleh bagi sedekah kita punya duit ringgit pun boleh, ataupun kita nak sedekah dari segi sembelih seekor kambing, seekor lembu pun boleh kat sana, tak ada masalah. Okey, sini saya boleh tengok dekat slide saya ni, sedekah makan dan minum. Okey, ni suasana dekat Mekah. Kalau boleh tengok yang dekat suasana dekat restoran tu, itu suasana dekat kawasan Mekah. Memang kat sana kalau macam ada jemaah yang nak bukan wakaf, nak bersedekah makanan, dia boleh bagi sejumlah wang dekat ke restoran-restoran yang terdekat kat situ, dan mereka akan masak satu kuantiti yang banyak dan mereka akan agihkan dekat orang yang dekat situ. Dekat sana jangan risau, kita nak jumpa, nak sedekah tu sangat mudah. Sebab apa? Orang dekat sekeliling, dekat kebanyakannya dekat dataran Masjidil Haram tu ada yang orang yang kurang kemampuan, yang tak ada makan. So mereka hanya mengharapkan orang bersedekah kat situ. So mereka memang akan tunggu dekat kedai makan tu. Bila ada orang bagi makan, mereka akan pergi beratok ambil makanan. Ada juga yang setengah kita nak buat sendiri kan, kita nak buat sendiri pun boleh juga. Kita tempah makanan pun semua, kita pergi ke satu sudut yang agak tak ada orang, dan kita agihkan makanan macam tu pun boleh. Okey, dekat sini satu ekor kambing, harga dia RM400. Okey, dekat Mekah harga untuk satu ekor kambing Mekah pula adalah RM400. Seekor kambing adalah untuk satu nama sahaja. Ini untuk, ini sebagai gambaran saja, boleh tengok kan. Okey. Okey, ini untuk duit. Okey, kalau duit, sedekah dari segi jenis duit. Tadi yang pertama kita tekankan berkenaan makanan dan minuman. Okey, yang kedua adalah duit. Duit ni, sedekah ni sebenarnya kita nak sedekah kat siapa, golongan mana yang berkemampuan pun boleh, mana-mana golongan pun boleh sebenarnya, cumanya dengan hati ikhlas. So dekat sini saya ada, bukan saya lah yang ni, ada yang buat slide ni ada pointkan beberapa point untuk golongan-golongan yang kita layak untuk kita sedekah. Okey, antara yang pertama adalah pelajar-pelajar yang mengaji dekat sana. Seperti mana kita tahu, jemaah orang Malaysia pun ramai je yang mengaji dekat Mekah dan Madinah kan. So pelajar pun boleh salah satu individu yang layak untuk kita bagi sedekah. Yang kedua adalah pekerja Haramain. Okey, kalau untuk pengetahuan semua, dekat Haramain memang banyak sangat pekerja dekat situ, yang cuci-cuci, yang pekerja guard, yang jaga masjid, memang ramai. So kalau sambil-sambil dia tengah duk cuci tu, kita sedekah kat mereka pun boleh. Sambil-sambil dia tengah lap, kita sesuai duit pun boleh. Okey, ataupun penduduk di sana. Penduduk di sana ni maksud dia, sebagai contoh kalau ada yang kita pergi kat sana yang memang susah, kita tengok duduk dengan anak, kita nak sedekah, kita boleh bagi duit kat mereka tu pun salah satu antara individu yang kita boleh sedekah. Jemaah umrah. Okey, jemaah umrah seperti mana kita tahu, tak semua jemaah umrah yang kita kata daripada golongan yang mampu kan. Setengah jemaah umrah yang dia pergi, dia kuasa, dia simpan duit daripada dia muda, dia kerja sampai ke umur dia sekarang, dia boleh pergi umrah. Okey, kita boleh juga sedekah kat umrah jemaah-jemaah di sekeliling kita, walaupun dekat tanah haram pula kan, kita sedekah lagi 4 kali ganda. Okey, yang seterusnya mutaif, urusan jemaah, yang uruskan jemaah. Okey, ini adalah pilihan sajalah, bukan saya kata wajib untuk sedekah dekat mutaif, urusan yang uruskan jemaah ni. Dia sebagai satu pilihan ataupun macam mana bila jemaah tu sebagai kalau seorang mutaif ni dia dah banyak tolong kita dekat Mekah, kat Madinah. So kalau kita nak hulur kat mutaif tu pun boleh, itu sebagai sedekah juga. Okey, yang ketiga iaitu sedekah dari segi cendera hati, tasbih, botol spray wudu, minyak wangi. Okey, yang ni yang kecil-kecil, benda yang kecil-kecil yang mudah. Sebagai contoh boleh nampak ada tasbih yang kecil tu, yang warna-warni tu. Yang tu tasbih kecil tu ada 7 biji. 7 biji tu selalunya kita boleh buat sebagai jemaah lah kan. Sebelum kita, masa kita kat dekat Malaysia ni, kita dah boleh cadang kita nak bawa apa kan. Okey, salah satunya setengah jemaah yang kreatif, mereka akan buat tasbih 7 biji tu, yang kecil tu. Okey, tasbih 7 biji tu boleh buat sendiri. Dia sebenarnya letak tali, kita masukkan biji, 7 biji, kita ikat sikit. Okey, tu untuk apa? Bila cukup satu tawaf, kita kira satu.
masuk taraf yang kedua kita kira 2. Itu function dia. Okey. Yang ketiga, seterusnya kita boleh guna botol spray. Setengah botol spray ni harga dia tak mahal pun. Kalau kita beli dalam bundle yang banyak, kita nak sedekah kita nak bagi dekat setiap jemaah kita dekat sana pun boleh. So botol spray ni sangat diperlukan dekat Mekah, yang especially Mekah lah. Sebab dekat Mekah ni toilet dia agak jauh. So bila kita dah terbatal wuduk ke, kita terkentut ke kan. So kita mudah kalau kita ada botol spray, kita boleh ambil je picit-picit, kita boleh ambil wuduk. Ataupun kalau kita duduk kat sana cuaca panas, kita hangat, kita spray kat muka pun boleh. Okey, yang ketiga. Okey, ni antara tasbih digital. Tasbih digital ni pun boleh digunakan sebagai pusingan 1, 2, 3. Cumanya tasbih digital ni takut tangan ni gatal lah, kita duduk tekan biasa. Tekan tengok tak kita berkurang berapa pusingan kan. Tapi kalau siapa yang selesa dengan tasbih digital, boleh dengan tasbih digital. Tapi kalau saya lebih prefer ke tasbih yang manual tu, yang bulat yang ada 7 biji tu. So senang untuk kita. Okey, dia sedekah ni bukan untuk jemaah yang nak pergi saja. Contoh kita beli cenderia hati dekat sana, kita berbalik dekat Malaysia pun boleh. Cumanya kalau kita sedekah dekat sana, pahala dia berlipat kali ganda. Okey, yang ketiga. Okey, yang seterusnya, sedekah. Sabil fakir miskin, cleaner masjid lain seperti tisu muka, mask, spray air panas, kurma, makanan dan lain-lain, badal umrah dan lain-lain. Okey, sedekah ni antara contoh sebab kita tahu kat sana pun ada juga segelintir yang fakir miskin. Kita boleh sedekah kat sana. Cleaner masjid pun boleh. Okey, kalau satu lagi cara yang orang selalu buat sedekah, dia bukan sedekah, dia macam nak buat pahala dekat sana kan. Dia sedekah juga kot sebab kita isi botol dalam botol spray kita tengok tadi, botol spray yang ni. Okey, botol spray ni kita isi air penuh-penuh, lepas tu waktu orang duk umrah kita spray kat tengah-tengah tu. Sebab sana suasana agak cahaya matahari panas sikit lah kan. So bila kita spray tu orang sejuk, so kita bantu dah orang daripada pitam ke apa kan. Okey, yang ni badal umrah ni kalau kita ambil contoh kita nak buat umrah dekat siapa-siapa saja, sebab kita duduk kat Mekah, kalau kita tak buat apa-apa aktiviti, kita boleh buat badal umrah. Sebagai badal umrah tu kita nak buat dekat. Contoh yang first umrah pertama kita buat umrah wajib atas diri kita lah. Umrah yang kedua contoh kita nak buat untuk mak kita. Umrah ketiga kita nak buat untuk ayah kita. Umrah yang keempat kalau syarikat akan bimbingkan 3 kali, iaitu umrah pertama, umrah wajib, kita akan niat. Yang kedua umrah sunat ni kita pulangkan jemaah kalau jemaah nak buat, tapi kita akan bimbing 3 kali umrah. Yang selebihnya kalau jemaah nak pergi boleh pergi sendiri ataupun minta pertolongan mutawif, ataupun tak susah pun naik taksi, bayar taksi tu, kita keluar ke tanah halal, kita niat, kita patah balik masuk ke tanah haram, kita buat umrah. Setengah orang dia pun nak kerja buat umrah, dia pun nak buat 7 kali, sebab ada juga yang kata pahala dia kalau kita buat umrah 7 kali, pahala dia lebih kurang ibarat kita menghajikan 1 kali haji. Okey, yang itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya untuk hari ini. Okey, sedikit banyak kita punya perkongsian berkenaan wakaf sedekah di Mekah dan di Madinah. Okey, untuk jemaah umrah. So kalau sebagai panduan, kalau apa-apa nak tengok video ni boleh tengok dekat Facebook kami. So saya akan share dekat Facebook dan saya akan share juga dekat YouTube channel kami di Tiram Travel Langkawi. So siapa-siapa yang free ataupun siapa yang berkelapangan nak tengok lagi boleh tengok dekat 2 platform ni, iaitu di Facebook, page Facebook Langkawi, dan di page YouTube Langkawi. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Macam mana nak end lah? Nak end macam mana? Macam mana nak end? Nak keluar lah. Tak keluar ni. Macam mana nak end? Ni macam mana? Ni tak payah? Keluar je lah. Dah keluar lah. Tak keluar ni pun macam mana nak keluar? Oh, kat sini. Okey.